Sekarang, saya akan menerangkan berkaitan modul asas numerasi pula. Modul asas numerasi disediakan dalam dua versi bahasa, iaitu modul asas numerasi versi bahasa Melayu dan modul asas numerasi versi bahasa Inggeris bagi kegunaan program DLP, iaitu Dual Language Program. Bagaimana dengan versi bahasa Cina dan bahasa Tamil? Jangan risau, versi bahasa Cina dan bahasa Tamil bagi kegunaan murid-murid di SJKC dan SJKT sedang dibangunkan. Objektif penghasilan modul asas numerasi ini adalah agar murid dapat melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah, mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian dan mengukuhkan kemahiran numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Modul asas numerasi dihasilkan bagi membantu murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran asas numerasi. Terdapat 14 unit dalam modul asas numerasi yang merangkumi 22 kemahiran pemulihan matematik bermula dari tajuk konsep nombor sehingga tajuk masa dan waktu. Terdapat beberapa fitur dalam modul asas numerasi. Yang pertama, panduan guru dan ibu bapa. Yang kedua, kod QR. Ketiga, arahan kepada murid. Keempat, nota kepada ibu bapa. Yang kelima, contoh bagi setiap aktiviti atau latihan. Dan yang keenam, status penguasaan murid. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan setiap fitur yang ada dalam modul asas numerasi ini. Fitur yang pertama ialah panduan kepada guru dan ibu bapa. Panduan kepada guru dan ibu bapa disediakan pada helaian pertama bagi setiap unit. Panduan ini boleh digunakan oleh guru atau ibu bapa atau penjaga dalam melaksanakan PDP atau PDPR dan membantu murid menguasai kemahiran dalam unit tersebut. Dalam panduan kepada guru dan ibu bapa ini disertakan pertama, objektif. Objektif memberi maklumat berkaitan apakah yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid dalam unit tersebut. Kedua, tips ibu bapa. Tips ibu bapa memberi panduan kepada guru atau ibu bapa dalam menjalankan aktiviti bagi unit tersebut. Penggunaan bahan bantu belajar atau bahan maujud sangat penting dalam membantu murid memahami sesuatu konsep matematik. Dalam tips ibu bapa ini disertakan contoh bahan yang boleh digunakan serta apakah aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bagi membantu meningkatkan pemahaman murid. Ketiga, cadangan komunikasi. Cadangan komunikasi disediakan bagi memberi idea kepada guru atau ibu bapa apakah soalan-soalan yang boleh diajukan kepada murid dalam proses PDP atau PDPR. Melalui teknik penyoalan yang berkesan, guru atau ibu bapa dapat mengenal pasti adakah murid telah menguasai sesuatu kemahiran ataupun belum. Selain daripada itu, soalan-soalan ini dapat merangsang murid untuk berfikir dan menggalakkan komunikasi dua hala antara guru dengan murid atau ibu bapa dengan murid. Keempat, perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata disediakan bagi memberi panduan apakah perkataan atau terma-terma yang penting yang perlu diberi penegasan dalam unit tersebut. Dalam panduan kepada guru dan ibu bapa juga terdapat fitur kod QR. Guru, ibu bapa atau murid boleh mengimbas kod QR ini bagi melihat contoh video pengajaran guru berkaitan tajuk dalam unit tersebut. Mari kita saksikan bagaimana kod QR ini berfungsi.
Fitur seterusnya ialah arahan kepada murid. Arahan kepada murid memberi panduan kepada murid bagaimana untuk melaksanakan setiap aktiviti yang disediakan dalam modul asas numerasi ini. Contoh seperti lampiran ini. Arahan kepada murid menerangkan bahawa aktiviti ini perlu dilakukan bersama guru atau ibu bapa. Murid perlu mendengar nombor yang disebutkan oleh guru atau ibu bapa dan mereka perlu bulatkan nombor yang betul. Nota ibu bapa disediakan pada beberapa aktiviti dalam modul ini. Nota ibu bapa memberi panduan berkaitan bagaimana ibu bapa boleh membantu murid melaksanakan aktiviti tersebut dan juga penerangan berkaitan istilah atau terma yang digunakan. Contohnya nota ini menerangkan maksud istilah tertib menaik agar ibu bapa dapat membantu memberi penjelasan kepada murid sekiranya mereka tidak memahami istilah tersebut. Fitur seterusnya ialah contoh. Contoh disediakan bagi setiap aktiviti dalam modul ini agar membantu murid atau ibu bapa memahami apakah kehendak latihan tersebut atau bagaimana cara menyelesaikan latihan tersebut. Seterusnya ialah fitur status penguasaan murid. Terdapat ruangan untuk ibu bapa merekodkan status penguasaan murid pada akhir setiap aktiviti. Ibu bapa perlu merekodkan tarikh bilakah murid dapat menguasai aktiviti atau latihan itu. Sekiranya murid masih tidak menguasai, aktiviti atau latihan itu perlu diulang sehingga murid benar-benar menguasai kemahiran tersebut. Apakah yang perlu dilakukan oleh guru dalam melaksanakan PDP atau PDPR? Pertama, guru perlu merancang PDP atau PDPR dengan merujuk buku panduan PDP matematik yang disediakan oleh Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, guru perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PDP bergantung kepada potensi murid. Selain itu, guru juga perlu menggunakan bahan maujud bagi membantu pemahaman murid dalam memahami sesuatu konsep. Ketiga, guru perlu merekod penguasaan murid bagi setiap aktiviti PDP. Guru juga perlu memaklumkan kemajuan kepada murid dari semasa ke semasa bagi tujuan meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Apakah pula yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Pertama, ibu bapa atau penjaga perlu menerima maklumat berkaitan pembelajaran anak di rumah. Guru perlu memberi maklumat aktiviti pembelajaran kepada ibu bapa atau penjaga berkaitan tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam sesi PDP atau PDPR hari tersebut. Kedua, menyokong penggunaan modul ini di rumah. Guru perlu memberi makluman penggunaan modul asas numerasi yang perlu disokong oleh ibu bapa atau penjaga seperti membaca panduan ibu bapa, menyimbas kod QR video pengajaran guru, membantu anak melaksanakan aktiviti pembelajaran berdasarkan maklumat yang diberikan oleh guru dan membantu merekod penguasaan anak di rumah. Ketiga, memaklumkan kemajuan pembelajaran anak di rumah. Guru perlu sentiasa bertanya dari semasa ke semasa tentang perkembangan kemajuan murid daripada ibu bapa. Ibu bapa atau penjaga boleh memaklumkan perkembangan kemajuan anak berdasarkan rekod penguasaan di dalam modul asas numerasi. Sebagai penutup, penggunaan modul asas numerasi ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan sokongan pembelajaran kepada murid-murid tahap 1 semasa sesi PDP atau PDPR bagi mengukuhkan penguasaan kemahiran asas numerasi.
Semua pihak termasuk Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, guru dan ibu bapa atau penjaga perlu memberi sokongan penuh terhadap pelaksanaan pemugaran numerasi melalui penggunaan modul asas numerasi kepada murid-murid tahap 1 agar murid dapat meneruskan pengukuhan kemahiran numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih semua.